Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya sama-sama kita banyak bersyukur dan beribadah Allah Subhanahu wa taala. Satunya dibayarkan usia kita. Kedua diberi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketiga imarah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama menghayati beberapa petikan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan boleh menambah ilmu kita, meningkatkan iman dan kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimahullah, pada hari ini kita sambung lagi kuliah tafsir kita di dalam surah Taha, dan kita masuk kepada ayat itu 99 insya-Allah. Sebelum kita jadikan terjemahan, sama-sama kita mendengar membaca ayat suci Al-Quranul Karim surah Taha 99 hingga 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. صدق الله العظيم. Surah Taha 99 hingga 104. 99. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna zikra. Kadzalika, demikianlah, naqussu, kami ceritakan, alaika, ke atas kamu wahai Muhammad, ni daripada anba, berita-berita, kisah-kisah, ma qad sabaqa, ma apa, qad telah, sabaqa lepas, telah berlalu daripada kisah-kisah sebelum kamu, wa qad, dan sesungguhnya, atainaka, kami kurniakan kepada kamu wahai Muhammad, min ladunna, daripada sisi kami, zikra, satu peringatan. Ayat 99 ini adalah merupakan satu khulasah, ringkasan setelah mana Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan kepada kita, bentangkan kepada kita bagaimana kisah yang telah dilalui oleh Nabi Allah Musa AS pada awalnya berhadapan dengan Fir'aun, kemudian telah mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun yang berjumlah lebih kurang 72 orang satu riwayat, 200 orang satu riwayat yang lain. Kemenangan di sebelah Nabi Allah Musa AS, bantuan daripada Allah, mukjizat Nabi Allah Musa AS, di mana tongkat Nabi Allah Musa bertukar menjadi bulan, sehingga tukang-tukang sihir Fir'aun telah
beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Walaupun mereka dibayar dengan harga yang mahal, upah yang tinggi, pun begitu bila mana hidayah telah mengetuk pintu hati tukang-tukang sihir, mereka jatuh bersyukur beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Mereka tak nampak kekayaan kerajaan Firaun. Apa yang mereka nampak ialah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lihat di mana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesaran dia, Nabi Allah Musa alaihissalam, dengan mukjizat yang dipunyakan. Mereka tahu bahawasanya Musa di pihak yang benar, mereka di pihak yang bohong. Mereka beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ayat 70, fa'ulqiya as-saharatu sujadan, fa'ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Maka jatuhlah tersungkur ahli-ahli sihir Firaun sujadan, sujud mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, qalu, kata mereka, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Mereka juga menyatakan ayat 73, Allah Ta'ala berfirman, inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Sesungguhnya kami beriman, inna, sesungguhnya kami, amanna, kami telah beriman bi rabbina, dengan Tuhan kami, Tuhan Musa, Tuhan Harun. Dengan imannya kami yakin, liyaghfir lana khatayana, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kami, khatayana, kesalahan kami, wa ma akrahtana alaihi minasir, dan apa yang kamu wahai Firaun telah paksa kami daripada melakukan sihir dan sebagainya. Wallahu khairu wa abqa, dan Allah Taala kata mereka khair, lebih baik di dalam memberi pahala dan ganjaran, wa abqa, dan berkekalan azab jika mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat 99 sebagai satu ringkasan, wahai Muhammad, kazalika, demikianlah, naqussu alaika, kami ceritakan kepada kamu, min anba'i, daripada kisah-kisah berita-berita, khasnya berita tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Kamu tidak ada, diberi datang kepada kamu wahai Muhammad, sampaikan kepada kamu, min anba'i, daripada cerita-cerita yang benar, ma qad sabaqa, apa yang telah lalu daripada zaman kamu. Bahkan rasul-rasul sebelum ini wahai Muhammad, sebahagian daripada mereka ada yang kami ceritakan kepada kamu. Sebahagian rasul-rasul ada yang kami tak ceritakan kepada kamu. Di dalam surah An-Nisa ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allah Musa taklima. Wa rusulan, dan ada rasul-rasul wahai Muhammad, naqsu qasasnahum 'alaika, kami kisahkan mereka, cerita mereka kepada kamu wahai Muhammad, min qablu, sebelum ini, wa rusulan, dan ada rasul-rasul lam naqsushum 'alaik, ada yang kami tidak cerita kepada kamu kedatangan mereka, kehidupan mereka kamu tidak tahu pun. Kazalika, demikianlah wahai Muhammad, naqsu, kami ceritakan alaika, ke atas kamu, min anba'i, daripada kisah-kisah, sebahagiannya daripada kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Di sini khasnya kepada kisah cerita Nabi Allah Musa alaihissalam. Kenapa? Sebagaimana kita sudah maklum terpuan, cerita kisah Nabi Allah Musa berada di, boleh dikatakan di sepanjang setiap juzuk Al-Quran terdapat kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa qad atainaka, dan kami telah kurniakan kepada kamu wahai Muhammad, min ladunna, daripada sisi kami, zikra, peringatan. Di sini kata ulama, zikra, peringatan, disebut juga sebagai Al-Quran. Al-Quran selain daripada Al-Quranul Karim disebut juga sebagai zikra, satu nama lain bagi Al-Quran. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun.
kami, inna sesungguhnya kami, nahnu kami lah nazzalna dzikra menurunkan Al-Quran itu, wa inna lahu lahafizun dan kami hakikatnya menjaga Al-Quran. Di kalangan hamba-hamba kami pilih mereka untuk menghafal Al-Quran, dihafal di dada-dada mereka. Mereka dimuliakan oleh Allah. Quran mulia, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sesungguhnya Quran itu sesuatu yang mulia. Innahu laqur'anun karim, Quran itu mulia, fi kitabin maknun, di dalam kitab yang tersimpan. Sehingga sucinya Quran, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak boleh disentuh mereka-mereka yang bersih jiwa raga mereka. Sehingga kata ulama, kemuliaan Al-Quran itu juga terkena kepada mereka yang menghafal Al-Quran, mereka yang menanggung Al-Quran, lidah-lidah yang mana yang membaca, menghafal Quran. Setiap huruf yang dibaca, ayat dibaca meninggalkan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad atainaka min ladunna dzikra, sesungguhnya kami punya daripada wahai Muhammad, min ladunna, daripada sisi kami, zikra, satu peringatan. Peringatan ada dua, satu peringatan kepada kebaikan, basyir, disebut sebagai basyir, berita gembira. Peringatan yang merupakan ancaman disebut sebagai nazir. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira. Kami utuskan kamu wahai Muhammad, inna arsalnaka syahidan, sebagai penyaksi terhadap umat-umat akhirnya, yang terakhir, wa mubasyiran, berita gembira tentang adanya syurga Allah kepada mereka yang taat, wa nazira, dan ancaman adanya neraka bagi mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad atainaka min ladunna dzikra, sesungguhnya kami telah punya kepada kamu wahai Muhammad, min ladunna, daripada sisi kami, dzikra, satu peringatan, adanya syurga bagi mereka yang taat dan adanya neraka Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melakukan maksiat. Dan mereka yang mana ikut perintah-perintah Allah, zikra, Al-Quran itu cara hidup mereka, mereka akan percaya. Sebaliknya mereka yang mengingkari, berpaling daripada kebenaran. Ayat 100 surah Taha, man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Ayat 100 surah Taha yang kita bincang pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man a'rada, barang siapa yang mana, a'rada, yang berpaling, anhu, daripada Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya dia yang berpaling itu, yahmilu, akan menanggung, yaumal qiyamati, pada hari akhirat nanti, wizra, satu bebanan. Jelas mereka yang berpaling daripada kebaikan, berpaling daripada perintah-perintah Allah. Wa man a'rada anhu, man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling, anhunya daripada zikra, daripada Al-Quran. Quran juga adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam? Jawab Sayyidina Aisyah, khuluquhu Al-Quran, akhlak baginda Al-Quran. Ini bermakna bila mana Allah SWT anugerahkan Al-Quran kepada baginda, pakaian hidup baginda, kehidupan baginda Al-Quran. Wa qad atainaka min ladunna dzikra, sesungguhnya kami telah anugerah kepada kamu wahai Muhammad, di sisi kami, zikra, peringatan Al-Quran itu. Al-Quran merupakan pakaian hidup kamu. Justru man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling daripada anhu, daripada Al-Quran, daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pakaian hidup mereka, fa innahu, maka sesungguhnya mereka, yahmilu, membawa, menanggung, yaumal qiyamah, pada hari akhirat nanti, wizra, satu bebanan. Wizra juga disebut sebagai isman, sebagai satu dosa. Kenapa? Mereka berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kehendak-kehendak Allah mereka tidak utamakan, mereka utamakan kehendak-kehendak mereka
Sehingga a'rada, mereka berpaling daripada kebaikan, daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang mereka pilih bukan jalan kepada kerajaan Allah, tapi jalan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling, laki-lakinya kita, perempuannya kita, di kalangan umat Nabi SAW, khasnya man a'rada, berpaling anhu daripada petunjuk Al-Quran, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, hakikatnya mereka di alam akhirat nanti akan membawa bebanan, mereka akan memikul wizra isman, dosa-dosa mereka, maksiat yang mereka lakukan. Kenapa mereka utamakan diri mereka, bertuhankan hawa nafsu mereka. 101 khalidina fihi wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Khalidina fihi, Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi bagaimana keadaan mereka di hari akhirat. Khalidina fihi, mereka kekal fihi, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fihi, khalidin, kekalah mereka fihi, fi bizra, di dalam menanggung dosa-dosa mereka. Wasa'alahum, dan terlalu amat buruk lahum, bagi mereka, yaumal qiyamati, pada hari akhirat nanti, himla, akan satu bebanan mereka. Kenapa? Kehidupan dunia mereka telah selerai daripada ajaran yang sebenar. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, wahai Muhammad, adakah kamu tidak lihat orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan? Pagi mereka, petang mereka, siang mereka, malam mereka ikut hawa nafsu mereka, langsung meninggalkan perintah-perintah Allah. Bagaimana keberkatan keberkatan akan datang dalam kehidupan manusia, walhal mereka langgar perintah-perintah Allah. Minta maaf, pagi-pagi pergi kerja, cari rezeki, alhamdulillah, satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu yang sama ada di kalangan umat Islam kita meninggalkan amalan solat, ingin mendapat rezeki kurniaan daripada Allah, tetapi mereka meninggalkan pemberi rezeki. Mereka cari rezeki kurniaan Allah Subhanahu wa taala, walhal mereka meninggalkan Allah pemberi rezeki mereka. Ingat saya bagaimana kisah di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Tabuk. Panas membakar, jauh, sehingga para munafik datang jumpa sahabat. Kamu nak pergi dalam keadaan yang begitu panas mataharinya, kelengkapan senjata pun tak seberapa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "An-naru asyaddu harra", wahai Muhammad, begitu pada mereka neraka itu terlebih panas lagi. An-naru asyaddu harra, panasnya matahari pada zaman kamu, api neraka lebih panas lagi. Kemudian mereka jawab, adakah kamu nak meninggalkan tanaman kita? Dah berbulan-bulan kita tanam kurma, kebun kurma kita dah masuk, kita nak tinggalkan kebun kurma kita, membazir namanya. Para munafik membaca firman Allah, innal mubazirin kanu ikhwana syayatin, sebenarnya mereka yang membazir saudara syaitan, pandai mereka. Innal mubazirin kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya mereka yang membazir itu adalah saudara syaitan. Kamu nak tinggalkan kebun kurma kamu, berjihad pada jalan Allah. Memang baguslah jihad itu, tetapi kamu telah meninggalkan perintah Allah juga. Kenyataan kamu membazir, kamu datang kepada redha Allah, walhal waktu yang sama kamu menjadi saudara syaitan. Apa jawab sahabat? Dengan penuh yakin sahabat, apa jawab mereka? Sesungguhnya kami keluar berjihad, kami meninggalkan rezeki kami yang kami usahakan,
kami telah tarakna rizqana wa dhahabna ila razzaq. Kami tinggalkan rezeki kami, tapi waktu yang sama kami datang kepada pemberi rezeki kami. Kami tidak takut rezeki kami yang kami usahakan, tapi yang kami lakukan ialah kami datang kepada kerajaan Allah. Tarakna rizqana, kami tinggalkan rezeki kami, wa dhahabna ila razzaq, kami datang kepada pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama, Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia ini telah mengekalkan, menahan daripada buah-buah tamak yang sepatutnya bergeburan. Sampailah sahabat baginda balik dari peperangan, masih lagi tertahan, walhas sepatutnya buah tersebut gugur. Limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kembali daripada peperangan, dapat kemenangan, waktu yang sama barulah buah tamak itu berguguran. Limpah kurnia Allah. Kenapa? Hati mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fihi, mereka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'alahum yaumal qiyamati himla, dan sebelum tempat bagi mereka yaumal qiyamati, pada hari akhirat nanti, himla, mereka bawa bebanan yang buruk. Kenapa? Mereka telah langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. 102 yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Yauma yunfakhu fis-sur, wahai Muhammad, ingatlah hari di mana yunfakhu, ditiupkan sangkakala, fis-sur, pada hari akhirat. Di sini kata ulama sangkakala yang kedua. Yauma yunfakhu fis-sur, wahai Muhammad, ingatlah bila mana sangkakala kedua ditiupkan. Yauma yunfakhu fis-sur, sangkakala pertama mematikan mereka yang hidup, sangkakala yang kedua menghidupkan mereka yang telah mati. Yauma, wahai Muhammad, ingatlah hari di mana yunfakhu fis-sur, sangkakala ditiupkan oleh Israfil alaihi salam, tugaskan seorang malaikat Israfil untuk tiupkan sangkakala. Dan pada hari tersebut, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Wa nahsyuru, dan kami akan menghimpun, akan mengumpulkan al-mujrimin, mereka-mereka yang bersalah, yauma idzin, pada hari itu, zurqa, muka mereka, wajah mereka, zurqa, kebiruan, muka mereka kebiruan. Bukanlah maknanya kecantikan mereka, tidak. Biasanya mata biru merupakan satu kecantikan, tetapi di sini merupakan satu kehinaan. Yauma idzin, pada hari itu, zurqa lebih kepada biru, lebam muka mereka. Mereka menangis, mereka di dalam keadaan nadam, menyesal. Wa nahsyurul mujrimin, kami akan kumpulkan al-mujrimin, mereka-mereka yang bersalah. Kata sebahagian mufassirin pada puan-puan, Allah Ta'ala bawa datang kalimah mujrimin. Wa nahsyurul mujrimin, kami akan mengumpulkan mereka yang mujrimin, mereka yang bersalah. Kenapa? Mujrim ini ada dua keadaan. Satu, mereka yang taat, mujrim juga. Yang kedua, mereka yang kufur, mereka mujrim. Mereka yang kufur, syirik kepada Allah Ta'ala, mereka tidak beriman, mereka berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mujrim juga mereka yang beriman, mereka yang Islam. Mereka solat, alhamdulillah, waktu yang sama mereka berjudi, mereka puasa, alhamdulillah, tapi waktu yang sama mereka mengumpat, mereka mencuri. Jadi kejahatan yang mereka buat, mereka bersalah di hadapan Allah Rabbul Jalil. Kenapa? Dunia mereka mati sebelum bertaubat. Wa nahsyurul mujrimin, wahai Muhammad, kami akan mengumpulkan al-mujrimin, mereka-mereka yang bersalah, sama ada kufurnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, satu. Yang kedua, mujrimin, mereka yang beriman, mereka yang Islam, orang Islam, tapi melakukan maksiat dengan Allah, mereka bersalah di hadapan Allah Rabbul Jalil. Bila yauma idzin, pada hari kiamat nanti, zurqa, kebiruan akan mata mereka, wajah mereka. Mereka tidak tidur malam, mereka risau, fungsi terhadap nak bijak keputusan daripada Allah Rabbul Jalil, mahkamah. Allah Subhanahu wa taala memutuskan mereka sebagai ahli neraka jahannam. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Hakikatnya
kami akan mengumpulkan yang di akhirat nanti mereka yang bersalah. Dunia mungkin selamat dengan kepandaian mereka, bijak pandai mereka, apa yang mereka buat, mungkin dunia mereka selamat. Tetapi sejak daripada kita tertaubat, tidak akan terlepas daripada mahkamah Rabbul Jalil. Tapak-tapak kaki anak Adam tidak akan bergerak melainkan ditanya 4 soalan. 1, di manakah usia kamu dihabiskan? 2, di manakah harta benda kamu yang kamu dapatkan dan di manakah kamu telah habiskan? 3, di manakah masa muda kamu? 4, adakah kamu amalkan apa yang ilmu yang kamu tahu? Semoga Allah Subhanahu wa taala berkat kepada kita untuk kita dapat apa kepada soalan yang di akhirat. InsyaAllah kita beri seketika untuk mengilakan untuk azan kita akan sambung 2 ayat lagi tentang surah Taha pada ayat yang ke-103 dan 104 insyaAllah. Wallahu a'lam.
102 Yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Yauma, pada hari yunfakhu, digigikan sangkakala fis-sur oleh Israfil alaihi salam, sangkakala yang kedua, membangkitkan mereka yang telah mati. Wa nahsyurul mujrimin, dan kami akan mengumpulkan al-mujrimin, mereka yang bersalah. Satu, mereka yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mereka yang Islam, mereka yang melakukan maksiat. Yauma idzin, pada hari itu, zurqa, lebam muka mereka, lebam mata mereka, kebiruan. Kenapa? Mereka, kerisauan mereka, penyesalan mereka terhadap dosa-dosa mereka. Sebagian ulama menyatakan zurqa, mereka akan kebiruan muka mereka. Satu lagi tafsiran ialah a'ma, mereka akan bangkit di alam akhirat keadaan mereka buta. Ini jelas tuan-tuan dan puan, kita tengok kepada ayat yang ke-124, ayat yang hampir sama dengan ayat yang ke-100. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Kita masih lagi di dalam membicarakan mereka yang berpaling daripada perintah Allah. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Dan bagaimana mereka? Yauma idzin zurqa, muka mereka kebiruan, penyesalan mereka. Ayat 124, wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dan untuknya adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu, wahai Muhammad, kami akan kumpulkan mereka yaumal qiyamati a'ma, pada hari akhirat nanti a'ma, hal keadaan mereka menjadi buta. Qala, kata mereka, Rabbi, wahai Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lima hasyartani, kenapa kau kumpulkan kami wahai Allah, kumpulkan aku a'ma, hal keadaan aku buta, wa qad kuntu basira, sedangkan aku dahulunya melihat. Apa jawab Allah? 126, qala kadzalika atatka ayatuna, kata Allah, kadzalika, demikianlah, atatka, telah datanglah kepada kamu ayatuna, ayat-ayat kami, perintah-perintah kami. Apa yang kamu buat? Fanasitaha, kamu telah lupakan Al-Quran, kamu telah lupakan kehidupan Nabi SAW, merupakan akhlak baginda Al-Quran. Wa kadzalika, maka demikianlah al-yaum, pada hari ini, hari akhirat, tunsa, kamu akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua keadaan, satunya orang yang mujrimin itu, yang bersalah itu, muka mereka lebam kebiruan. Kedua, mereka dibangkitkan di hari akhirat nanti. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, maka mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 103, yataqafatuna bainahum, mereka berbisik-bisik di kalangan mereka, mereka yang kufur, illa bistum illa asyra, tidaklah kehidupan kita di dunia dahulunya illa asyra, hanya 10 hari sahaja. Illa bistum, tidaklah kamu hidup, kita hidup di dunia dahulunya illa asyra, kecuali 10 hari sahaja. Adapun mereka yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyatakan akhir sekali 104, nahnu a'lamu bima yaqulun, nahnu, kami, a'lam, lebih mengetahui, bima yaqulun, apa yang mereka katakan, bisikan mereka, hati mereka. Iz yaqulu, lebih lagi apa yang dikatakan, amsaluhum, mereka yang beriman, amsaluhum tariqatan, perjalanan hidup mereka yang jujur, yang lurus, yang taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Illa bisum, tidaklah kamu hidup, mereka berbisik di kalangan mereka, illa yauma, mereka hanya 1 hari sahaja. Ayat 103, Allah Ta'ala gambarkan bagaimana mereka yang kufur dengan Allah, mereka yang bersalah dengan Allah Ta'ala, kehidupan dunia mereka bagaikan 10 hari. Adapun mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, illa bisum illa yauma, tidaklah kamu hidup, tidaklah kami hidup di dalam dunia dahulunya illa yauma, kecuali hanya 1 hari. Kenapa? Masa yang amat singkat mereka dengan Allah. Madam
malam yang berlalu. Mereka habiskan masa malam mereka ibadat dengan Allah, zikir mereka, selawat mereka, istighfar mereka, taubat mereka. Jadi hari-hari yang berdatang, malam siang mereka terlalu singkat bagi mereka. Bahkan dikatakan tidak cukup waktu mereka ibadat dengan Allah. Walhal dunia mereka 40, 50, 60 tahun terlalu panjang. Tapi mereka yang beriman, illa yauma, kecuali satu hari saja. Kenapa? Hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka rindu untuk jumpa Allah. Mereka datang di awal waktu di rumah Allah Taala, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah. Mereka tidak sabar untuk bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitu kata mereka, illa bismillah yauma, hanya satu hari saja. Sebaliknya mereka yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, illa bismillah asyra, tidaklah kami hidup di dunia dahulunya illa asyra, kecuali 10 hari. Terlalu panjang hidup mereka. Walhal mereka yang beriman, perbezaan di antara mereka yang beriman dan mereka yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang cintakan Allah Subhanahu wa taala. Malam kita, siang kita, pagi kita, petang kita, dan kita habiskan masa kita untuk merindu Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma asina 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an wa sharifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.